Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan Puan, selamat datang. Terima kasih kerana menonton video ini. Jadi sekali lagi dalam video ini kita akan bawakan satu lagi topik perbincangan berkenaan dengan pengurusan perniagaan. Tajuk kali ini adalah tentang mengurus ahli keluarga yang bekerja dalam syarikat. Mengurus ahli keluarga yang bekerja dalam syarikat. Baik, Tuan dan Puan, kepada yang pertama kali menonton video ini, nama saya Nur Aminah Omar. Saya merupakan seorang business advisor dan pada masa yang sama saya ada mengendalikan program-program yang berbentuk latihan dan juga program yang berbentuk workshops dengan kerjasama syarikat dan agensi-agensi yang berkaitan, yang mana mereka merupakan direct contact kepada usahawan dalam konteks program-program pembangunan perniagaan. Baik, untuk itu tuan dan puan, kita teruskan kepada topik kita dalam video kali ini, iaitu bagaimana menguruskan ahli keluarga yang bekerja dalam syarikat. Baik, tuan dan puan, rata-rata sebagai usahawan ataupun business owner, apabila kita memulakan perniagaan dan kita menjalankan perniagaan, kita menguruskan syarikat perniagaan kita, mahu tidak mahu kita akan ada urusan yang melibatkan ahli keluarga. Tidak kiralah sama ada ia berbentuk pasangan kita sendiri ataupun anak kita, adik-beradik kita ataupun pakcik, makcik atau yang seumpama dengannya, sepupu, dua pupu, tiga pupu, sepupu jauh, sepupu dekat, semuanya itu adalah dalam kategori ahli keluarga. Tidak kira sama ada dekat atau jauh ataupun pasangan sendiri, dia masih dikira dalam kategori ahli keluarga. Baik, bagaimanakah untuk mengurusnya? Rata-rata bagi ramai usahawan sebenarnya ada ramai yang menyatakan bahawa tidak ada masalah apabila mereka bekerjasama dengan pasangan atau bekerjasama, maksudnya bekerja bersama-sama, bukan bekerjasama, bekerja bersama-sama, maksudnya ada staff di kalangan pasangan, di kalangan adik-beradik, di kalangan pakcik, makcik, kakak, abang semua. Ramai yang mengatakan bahawa tidak ada isu, tidak ada masalah. Tetapi tuan dan puan, melalui pengalaman orang kata berkomunikasi, berjumpa dengan usahawan di luar sana, sebenarnya ramai yang tidak mendedahkan bahawa sebenarnya mereka mempunyai masalah yang besar apabila mereka terpaksa menguruskan ahli keluarga yang terlibat dalam perniagaan secara langsung. Baik, jadi untuk itu tuan dan puan, apabila kita kata kita nak ambil ahli keluarga kita bekerja ataupun mereka memohon kerja, mestilah diletakkan kena bersetuju dengan satu peraturan dan expectation, mesti ada satu peraturan dan juga sasaran pengharapan apa yang kita mahu daripada situ. Jadi wajib, penting bagi kita sebagai seorang usahawan, mesti ada peraturan itu. Jadi peraturan itu mungkin akan berubah dari masa ke semasa, tetapi sebagai permulaan mesti ada satu, meskipun dia adalah ringkas. Jadi sebaiknya tuan dan puan bayangkan apabila kita mengambil ahli keluarga ataupun pasangan menjadi pekerja dalam syarikat, iaitu bekerja dalam syarikat, dilayan ataupun proses lantikannya itu sama apabila kita ambil orang luar. Maksudnya ada surat lantikan, ada kontrak pekerjaan, ada maklumat data, orang kata profil data yang disimpan, pendaftaran KWSP, semua itu, semua prosesnya adalah sama. Ini saranan yang paling orang kata jalan yang baik untuk tuan dan puan ambil. Meskipun pasangan sendiri, meskipun adik-beradik ke pakcik, makcik, abang, kakak, jadi mesti ada satu dokumentasi pekerjaan itu tadi yang standard. Jadi sekiranya apa-apa beritahu sahaja, kerana perniagaan ini adalah perniagaan yang sah, yang berdaftar mengikut peraturan, maka semua kena ikut peraturan. Kalau tidak, kita sebagai owner kena saman. Kalau tidak, beritahu saja begitu, kerana ini peraturannya. Kalau sekiranya ahli keluarga kita tak dapat menerimanya, maka kita perlu berlapang dada untuk menolak ataupun tidak mengambil mereka masuk dalam organisasi sebagai pekerja. Bekerja, maksudnya bekerja dengan kita. Okey, jadi itu yang pertama. Kedua, asingkan antara masa bekerja dan masa berkeluarga. Jadi apabila masuk saja dalam organisasi, masa bekerja, katalah walaupun di rumah, tetapi waktu itu adalah mesyuarat. Jadi meskipun di rumah, tetapi itu adalah mesyuarat operasi bisnes, mesti diberitahu bahawa okey, sekarang daripada jam 2 sampai jam 5 petang kita sebenarnya dalam mesyuarat operasi syarikat. Set the tone right. Jadi walaupun di rumah, itu adalah mesyuarat operasi 3 jam. Jadi tak boleh abang, kakak, hi darling, I love you, you love me, tak boleh dah dalam mesyuarat tu, kerana ia adalah operasi. Asingkan masa. Walaupun buat mesyuarat di rumah.
Jadi apabila kita asingkan business time dan family time, maka dia lebih mudah diurus. Dan apabila berada di meja makan, contoh adalah tiba-tiba pasangan bertanya tentang perniagaan, kena sebut sekarang adalah family time. Adakah perbincangan ini berbentuk santai untuk family atau tidak? Kalau berbentuk santai untuk family, boleh. Tetapi kalau untuk hal-hal syarikat yang kita nak buat keputusan, ini bukan masanya. Kita tunggu lepas makan tengah hari pukul 2:30 petang, nanti kita adakan mesyuarat. Mudah begitu. Jadi asingkan. Bila asingkan, lebih mudah untuk diurus. Baik, jadi untuk itu tuan dan puan, dalam video ini saya sudah kongsikan dua perkara yang nampak ringkas tetapi penting sekiranya tuan dan puan ingin membawa perniagaan tuan dan puan lebih lancar dan juga dalam keadaan yang lebih selesa untuk tempoh yang lebih lama. Jadi untuk itu tuan dan puan, tidak salah untuk kita bawa ahli keluarga masuk bekerja, tidak salah untuk kita bekerja sama-sama dalam syarikat bersama pasangan, adik-beradik, anak beranak dan seumpamanya, tetapi penting untuk kita melakukan dua perkara tadi, iaitu menyediakan peraturan dan expectation dalam bentuk dokumentasi, dan kedua, mengasingkan antara masa berniaga dan masa bersama keluarga. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua, dan insya-Allah kita akan berjumpa dalam siri video yang lain untuk kita bincangkan beberapa topik pengurusan perniagaan yang penting bagi usahawan untuk diaplikasikan dan diguna pakai dalam pengurusan syarikat masing-masing. Untuk itu sekian tuan dan puan, Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.